Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, untuk pelajaran matematik tahun 3, kita akan belajar tajuk pecahan bentuk termudah. Okey, untuk pecahan bentuk termudah, mula-mula Ustazah nak bagi tahu apa itu pecahan bentuk termudah. Pecahan bentuk termudah ialah pecahan yang mempunyai nilai pengangka dan penyebut yang paling kecil. Bermakna kat sini dia akan bagi, soalan akan bagi pecahan dan kita perlu ubah pecahan tersebut kepada pengangka dan penyebut yang paling kecil. Perlu dibahagi sehingga dapat nombor paling kecil, sehingga tidak boleh dibahagi. Kecuali hanya boleh dibahagi dengan 1. Okey? Okey. Kita tengok nombor 1, pecahan bentuk termudah. 2/4. Okey, boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 85 ya. Okey, nombor 1. 2/4 sama nilai dengan 1/2. Yang manakah pecahan bentuk termudah? Okey, 2 dan 4 boleh dibahagi tak dengan 2? Yang ni mudah je. 2/4 boleh dibahagi dengan 2. Okey, dalam sifir 2, ada tak 2 dan 4? Ada kan? 2 nombor 1 dan 4. 1 darab 2, 2. 4 ada tak? Ada. 2 darab 2, 4. Jadi, kita tengok yang ni. Okey, 2/4 bahagi. Bila nak cari pecahan bentuk termudah, kita perlu bahagi. Bahagi dengan apa-apa nombor yang boleh mengecilkan lagi kamu punya pecahan. Okey, kita try bahagi sifir 2. Ada tak 2 dalam sifir 2? Ada. 2 bahagi 2 sama dengan 1 dan 4 bahagi 2 sama dengan 2. Jadi, 2/4 sama dengan 1/2. Jadi, mana pecahan bentuk termudah? 1/2 merupakan pecahan bentuk termudah bagi 2/4. Macam tu. Okey, sekarang kita tengok nombor 2. Nyatakan 3/9 dalam pecahan bentuk termudah. Okey, apabila 3/9 dia suruh tukar kepada pecahan bentuk termudah, okey, kita cuba bahagi dengan 2. Boleh tak? Kalau kita buat 3/9 bahagi 2. Kalau atas, kalau pengangka, 3 sebagai pengangka dan 9 sebagai penyebut. Kalau 3 bahagi 2, bawah pun kena bahagi 2. Okey, boleh tak 3 bahagi 2? Dapat tak 1? 3 bahagi 2 tak boleh. Sebab apa? 3 tiada dalam sifir 2. Yang ada 2, lepas 2, 4. 2 darab 2, 4. Tak boleh. Jadi, ia salah. Tak boleh guna sifir 2. Jadi, kalau tak boleh guna sifir 2, kita guna sifir 3 yang ditunjukkan ni. Okey, jadi boleh. Okey, sifir 3. 3 bahagi dengan 3 dapatlah 1. 9 bahagi 3 dapatlah 3. Jadinya 3/9 dalam pecahan bentuk termudah ialah 1/3. Okey, boleh faham? Kita bahagi dengan nombor, kalau boleh mula daripada sifir 2, 3, 4, 5. Kalau tak ada sifir 2, beralih kepada sifir 3. Tak ada sifir 3, beralih kepada sifir 4. Yang tu sebabnya penting kamu ingat sifir. Okey? Okey, kita beralih kepada nombor 3. Nombor 3. Baik. Permudahkan 4/8. 4/8 dia suruh permudahkan. Okey, 4 ada tak sifir 2? Ada. 8 ada tak sifir 2? Ada. Cuma apabila kita tengok sama-sama 4/8. Okey, bahagi 2. Bila atas bahagi 2, kepala dia bahagi 2, badan pun kena bahagi 2.
Okey, 4 bahagi 2, 2. 8 bahagi 2, 4. Jadi dia besar lagi tak? Dia boleh bahagi dengan nombor lain lagi tak? Boleh. Maknanya dia bukan lagi pecahan bentuk termudah. Dia kena kecilkan lagi. Okey. Bila 2/4, cuba daripada 2/4, 2/4 bahagi lagi 2. Bahagi 2, bahagi 2. 2 bahagi 2, 1. 4 bahagi 2, 2. Jadi 1/2. Sama tak dengan jawapan kat sini? Sama. Jadi kita padam yang ni. Nak mudah, kita tak payah nak guna sifir 2. Kita terus guna sifir 4. Sebab apa? Sebab ia akan kamu akan cepat dapat pecahan bentuk termudah. Okey? Jadi 4 bahagi 4, 1. 8 bahagi 4, 2. Dapatlah 1/2 dalam pecahan bentuk termudah bagi 4/8. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita masuk kepada yang tadi pecahan bentuk termudah. Kita masuk pula kepada tajuk 2. Kita ambil 2 tajuk ya hari ni sebab simple je. Untuk pecahan tak wajar dan nombor bercampur pula. Tajuk yang kedua untuk hari ni ialah pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okey, kita tengok nombor 1. Ada beberapa bahagian pi ini. Okey, pi ada. Okey, sekarang ada beberapa bahagian pi. Yang ni pi yang penuh, satu bulatan pi. Tetapi yang sebelahnya ada 1/4 sahaja. Faham? Jadi, 1 pi, 1/4 pi bersamaan 1/4 daripada pi. Sebab apa? Dia ada suku sahaja. Dia ada suku pi sahaja. 1 dan suku pi. Okey, jadi ada 1/4 biji pi. 1/4 ditulis sebagai, ni. 1/4 ditulis macam ni dalam matematik. Yang tu bermakna ia nombor bercampur maksudnya. Dia bukan pecahan wajar, dia bukan pecahan tak wajar, dia bukan nombor bulat. Tetapi dia nombor bercampur. Sebab apa? Sebab itulah kita tengok kotak pink ni. Okey. Dalam kotak pink ni dia jelaskan kenapa dia nombor bercampur. 1/4 ialah nombor bercampur. Sebab apa? Sebab dia campur nombor bulat dan pecahan wajar. 1 ialah nombor bulat. Ni 1 ni. 1 tu Allah. 1 tu nombor bulat. 1/4 nombor 1/4 ialah pecahan wajar. Faham? Boleh faham kat situ kan? Okey, sebab apa dia jadi nombor bercampur? Sebab ada 2 jenis dalam tu. Ada nombor bulat dan ada pecahan wajar. Okey, boleh faham? Simple je kan? Jadi ada 1/4 biji pi. Maksud kat situ ialah nombor bercampur. Okey? Kita beralih kepada nombor 2. Okey, baik. Nombor 2. Ada 1/2 keping coklat. Okey, sekarang ada coklat. 1, 2. Sekejap ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Sekarang dia buat ni sebagai 1. Ni 1, ni 1 dan yang ni 1/2. Sebab apa? Sebab yang ketiga ni hanya ada satu bahagian sahaja daripada sebuah coklat. Daripada sebatang coklat. Okey? Daripada sekeping coklat. Maafkan Ustazah. Jadi ada 1, 1 dan 1/2. Jadi bila campur dia jadi 2, 1/2. Sebab apa? Yang ni keping coklat yang sempurna. Yang ni 1/2 ialah separuh daripada kepingan coklat. Boleh faham nombor bercampur kat situ? Okey.
Seterusnya kita beralih kepada nombor 3. Okey, nombor 3, dua permukaan bentuk heksagon dibahagikan kepada 6 bahagian yang sama besar. Apakah pecahan bagi 11 bahagian? Okey, sekarang satu heksagon ni penuh. Semua di color warna purple. Tetapi yang satu lagi 5/6 sahaja. Dia tak cukup satu kan, 5/6 saja. Jadi 11 bahagian 1/6 ialah 11 bahagian 1/6 ialah 11/6. 11/6 ialah pecahan tak wajar. Okey, sekarang kita masuk pecahan tak wajar pula ya. Yang tadi nombor bercampur. Yang ketiga ni pecahan tak wajar. Apabila pecahan tak wajar, kamu kena ingat yang atas lebih besar daripada yang bawah. Kebiasaannya apabila pecahan wajar, yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Tapi apabila dia pecahan tak wajar, maksudnya dia macam tak normal. Apabila orang normal, atas kecil, bawah besar kan? Tapi dia tak normal. Dia atas besar, bawah kecil. Okey, jadi pecahan bagi 11 bahagian ialah 11/6. Okey, maknanya dia jawapannya 11/6. Dia jadi pecahan tak wajar. Okey, nombor 4. Nyatakan 2/9 sebagai pecahan tak wajar. Okey, dia pecahkan ada 1, 2. 2 kotak yang sempurna di color semua, 1, 2. Dan satu kotak lagi, dia cuma warnakan warna merah 2/9 bahagian sahaja. Hanya 2 bahagian diwarnakan dengan warna merah. Jadi 2/9. Jadi pecahan nombor bercampurnya ialah 2/9. Boleh faham ya pecahan bercampur? Nombor bercampur, maafkan Ustazah, nombor bercampur. Jadi untuk pecahan tak wajar, kita tambah kotak dia macam ni. Okey, yang macam yang ketiga tu 9 bahagian kan? Okey, jadi kita buat yang ni 9, yang ni 9 dan yang ni pun 9 seperti yang asal. Jadi kira kesemuanya 9 tambah 9 tambah 2 dapatlah 20. Dapatlah 20/9. Jadi 29 merupakan pecahan tak wajar. Sebab apa? Sebab atas dia besar dan bawah kecil. Okey, itu sahaja untuk minggu ni. Jadi untuk latihan, Ustazah nak semua buat latihan muka surat 86 untuk pecahan bentuk termudah. Muka surat 86. A, B, C, dan untuk pecahan tak wajar dan nombor bercampur, cuba ini juga nombor 1 dan 2. Okey, boleh faham nombor 1 dan 2. Itu sahaja untuk minggu ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.